Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insya-Allah pada malam ni kita akan menceritakan tentang kita nak bedah buku. Kita nak bedah buku tentang buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Uh, Kenang-kenanganku di Malaya. Jadi malam ni kita nak cerita pasal buku Kenang-kenanganku di Malaya Buya Hamka. Buku ni menarik tuan-tuan. Buku ni diterbitkan dalam tahun 1956 di Singapura. Buku ni, tangan ni. Buku ni ditulis dalam bahasa Jawi. Dia diterbitkan di Singapura. Bahkan kewujudan buku ini sebenarnya tak ramai orang tahu. Sampailah Jejak Tarbiyah terbitkan semula. Puan Saadah tak silap saya. Orang kuat Karabestari. Apa nama ni, sampailah Jejak Tarbiyah terbitkan semula di dalam tulisan Rumi, maka ramailah orang terdedah dengan buku Kenang-kenanganku di Malaya ini. Buku ni mengisahkan tentang perjalanan Buya Hamka ke Malaya dan juga beberapa kenangan dia dan juga nasihat daripada Buya Hamka kepada orang Melayu yang nak sambut merdeka. Sebab buku ni ditulis oleh Buya Hamka dalam tahun 1956. Kita nak merdeka dah masa ni, kita dah ke arah nak merdeka. Maka umum mengetahui Indonesia merdeka lebih awal. So kita nak pergi terus lah perbincangan tentang buku ni. Memang kita takkan boleh habis tebal ni. Cuma saya nak baca beberapa keratan, beberapa nasihat penting daripada Buya Hamka kepada kita melalui buku ini yang saya kira menarik, yang kita boleh ambil iktibar dan pedoman bersama. Buku ni ditulis dalam tahun 1956, ditulis dalam bahasa Jawi. Sebab tu tak ramai yang menyedari kewujudan buku ini. Buya Hamka ada salah satu buku ini, ramai yang tak perasan. Sebab Buya Hamka tulis kemudian dalam tulisan Jawi, kemudian dihantar ke Singapura untuk diterbitkan. Lepas tu usaha daripada tim Jejak Tarbiyah untuk menulis semula, tahqiq balik, dan seperti mana yang ada di tangan saya ni lah. Saya nak baca yang bab awal. Saya nak baca, bukan nak baca semua, tapi saya nak baca bab awal yang saya kira menarik, bahasa-bahasa daripada Buya yang sedap. Okey. Okey. Saya nak mula yang bab awal, saya nak baca dulu. Saya tak akan baca semua, tapi ada part-part yang saya dah baca ni yang saya duk highlight isi-isi sedap ni, jadi saya nak baca yang tu lah tuan-tuan. Tapi saya nak baca buah mula tu, nak tengok bagaimana keterujaan Buya Hamka di dalam nak sambut kemerdekaan Malaysia tu penting. Okey, saya baca lah. Dengan dada berdebar-debar, laksana seorang puteri menantikan kekasihnya yang tidak kunjung datang. Demikianlah saya menunggu kemerdekaan Malaya, kakaknya pulau-pulau Indonesia. Sejak Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi dan pulau-pulau Nusa Tenggara telah lebih dahulu 12 tahun keluar dari dalam lubang penjajahan itu. Tetapi hatinya tidak senang. Mengapa adiknya tidak juga kunjung datang? Mari adik, mari sayang, mari kita berjalan kembali menempuh jalan raya sejarah berbimbing tangan. Mari kita hadapi segala kesulitan dengan kepala terangkat. Tuhan memimpin kita. Saya pergi lagi ujung. Selamat datang Malaya. Selamat datang ke dalam gelanggang percaturan yang besar di dunia. Turut menentukan sesudah sekian lama ditentukan. Turut memberikan hadiah kepada Persada Kesatuan Dunia baru dari segi tumpukan kekayaan nenek moyang. Di antara 80 juta umat Melayu di Kepulauan Indonesia, ku sampaikan seruan suaraku, ku sampaikan rasa kasih mesraku dari segi yang dapat ku berikan. Demikian yang telah ku lakukan di Indonesia di saat-saat dia mula mengangkat muka untuk merdeka, dan demikian pula lah gedebuk jantungku sekarang mengalu-alukan kemerdekaan Malaya. Hai Hang Tuah, terbuktilah sekarang bahawa apa yang pernah engkau katakan, bahawa Melayu tidak akan hilang dari dunia. Buya Hamka, itu permulaan dia. Ayat yang disusun oleh Buya Hamka bagaimana keseronokan dia nak sambut kemerdekaan Malaysia. Okay? Seperti mana yang saya sebutkan dulu ni, buku ni adalah buah tangan Buya Hamka kepada orang Malaysia, orang tanah Melayu yang bakal menyambut kemerdekaan. Buya Hamka datang ke tanah Melayu, sebelumnya pernah datang. Sebelumnya dalam tahun 1946 Buya Hamka pernah mai. Kemudian mai lagi. Jadi masa yang dia mai kali ketiga kali ni menceritakan apa nama ni, dia duk cerita suasana nak sambut merdeka di Malaya ni. Kemudian ada beberapa nasihat, ada beberapa bab tentang sejarah yang dia nukilkan yang saya kira menarik untuk kita bincangkan. Dimulakan dengan
bab Tanah Melayu yang ku cintai, dia ceritalah tentang bagaimana sebenarnya dia kata orang Melayu dengan orang Indonesia ni tak jauh. Sebenarnya kita ni semua ni adalah rumpun Melayu, rumpun yang sama dia kata. Okey. Jadi tak dia cerita, dia kata anak Raja Perak pernah dirajakan di Aceh dan anak Raja Kedah pernah dijadikan menantu oleh Sultan-Sultan Aceh. Raja Melaka yang paling akhir, Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar, Sumatera Tengah. Kerajaan Melayu yang besar di dalam kurun ke-17 meliputi Riau, Johor, Pahang, Terengganu dan pulau-pulau Lingga. Pahlawan besar, pahlawan Melayu yang besar almarhum Asyahid Fisabilillah Raja Haji yang di-Pertuan Muda Riau yang tewas di Teluk Ketapang kerana hendak merampas Melaka dari tangan Belanda. Dia cerita apa? Dia kata sejarah kita ini, kita berkongsi sejarah, dia kata. Tu point saya. Dia kata kita berkongsi sejarah. Sultan Melaka mangkat di Sumatera, berapa ramai dulu kita pernah bersatu di bawah kerajaan Riau Lingga, dengan beberapa buah kerajaan Melayu duduk sekali dalam tu. Sebenarnya kita ni adalah satu. Jadi dia kata macam dia rasa macam duk tunggu-tunggu sebab Indonesia dah merdeka sebelum. Jadi bila adiknya bila adik dia nak rasa merdeka ni, jadi bila dia datang kali ketiga ni tahun 1956 ni, Malaysia dalam suasana nak tunjuk kemerdekaan, nak sambut kemerdekaan ni, maka dia hadirkan buah tangan itu dan dia ceritakan. Okey baik. Yang menarik dia kata apa? Nak menunjukkan keluasan pembacaan Buya Hamka ni tuan-tuan. Nak tunjukkan keluasan pembacaan dia. Bagaimana dia cerita kat sini. Dia kata zaman dia tulis itu, zaman dia tulis ni dia kata orang Melayu tak kenal sejarah Indonesia. Orang Indonesia pula tak kenal sejarah Melayu. Dia kata inilah penyakit yang penjajah bawa ke dalam apa nama ni, benua kita Nusantara, menyebabkan kita terpisah-pisah, dia kata. Okey. Dia kata di Malaya sekarang orang tidak berpengetahuan tentang sejarah Mataram dan Demak, tentang Banten dan Sulawesi dan tentang sejarah Perang Bonjol. Perang Bonjol ni perang Imam Bonjol, perang Padri. Yang berlaku apa nama ni, mereka kaum tua dan kaum muda bersatu untuk lawan dengan Belanda. Menarik kisah perang Bonjol ni. Okay. Bahkan dia kata orang-orang Indonesia pula tak kenal siapa itu Dul Said dan sebagainya. Maka dia kata perlulah untuk kita setelah mana kita merdeka, sama-sama untuk kita menghayati sejarah kita bersama. No? Baik. Sejarah Melayu menyebut tentang asal-usul keturunan Raja-Raja Melayu ialah dari Bukit Siguntang Mahameru di Palembang. Sang Sapurba nama rajanya. Bercabang ke Bintan dan Minangkabau, naik ke Singapura dan akhirnya ke Melaka. Yang ni, yang Buya Hamka sebut ini, yang datang daripada Mahameru dan Bukit Siguntang ni, petikkan dalam Surah Datus Salatin. Itu yang menariknya. Kalau orang tanyakan, apa yang ada pada Buya Hamka ni yang menyebabkan sampai orang sayang kat dia sangat, sampai hari ni orang bicarakan nama dia, sampai hari ni orang masih wacanakan tulisan-tulisan dia, orang masih kaji pemikiran dia, kerana pembacaan dia luas. Buya Hamka ni tuan-tuan, dia seorang yang kalau kita boleh bagikan brief biografi dia, di peringkat awal dia seorang anak kanak-kanak biasa yang nakal, yang pergi sekolah pun dia kata dia minat tak minat, ada hari dia rajin dia pi, tak rajin dia tak pi, PDPR tak masuk kan. Dia sekolah setakat darjah 2 sahaja. Kemudian dia semua menyambung pengajian aliran diniyah, mengaji apa nama ni, agama sahaja. Itu pun peringkat tempatan. Ayah dia Imam Rasul merupakan orang pejuang pejuang agama di daerah dia. Dia lahir di Danau Meninjau. Tok Wan dia Amrullah itu adalah salah seorang daripada orang-orang dalam tarekat Naqsyabandi. Nanti ada dalam buku dia Ayahku belakang tu. Saya tunjuk. Buku dia Ayahku tu. Dia cerita pasal bila mana ayah Tok Wan dia meninggal, ayah dia ada bergaduh dengan adik-beradik dia dan yang lain macam mana nak menguruskan mayat jenazah Tok Wan dia tu. Menarik juga. Mungkin kita perlukan masa yang lain untuk ceritakan tentang ayahku, tapi saya nak cerita pasal merdeka ni dulu. Okey. Jadi tuan-tuan, apa nama ni, darjah 2. Lepas tu dia banyak melazimi buku. Ini kelebihan Buya Hamka. Tuan-tuan, bayangkan orang yang seperti ini, yang okey, dia fikiran dia luas. Sebab dia melazimi ilmu agama. Dia kelas tawalib, diniyah. Kemudian dia sangat rajin membaca buku. Disebutkan dalam biografi dia ada satu cikgu dia yang ada perpustakaan peribadi di rumah. Jadi Buya Hamka rajin spend masa di rumah cikgu dia itu untuk baca buku. Dia sangat suka baca buku. Itu poin yang penting. Buya Hamka sangat suka baca buku.
Kemudian di sebelah mak dia ni, keluarga di sebelah mak Buya Hamka ni keturunan-keturunan orang yang suka bercerita, artisan-artisan, orang-orang seni. Maka darah itu juga turut mengalir ke dalam Buya Hamka. Sebab tu kita dapat melihat Buya Hamka orang yang sama yang mengarang tafsir Quran. Yang bukan sekadar mengarang syok sendiri, tetapi tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka dapat pengiktirafan daripada Universiti Al-Azhar. Orang yang sama mengarang tafsir Al-Quran, orang yang sama boleh mengarang novel yang cukup hebat. Kita boleh baca buku-buku novel-novel Buya Hamka yang cukup-cukup hebat. Di belakang saya ada Keadilan Ilahi serta yang menarik. Okay? Jadi apa nama ni, itu keluasan akal fikir Buya Hamka. Kesenian yang dia tidak yang dia tidak buang daripada diri dia. Bagaimana lagi kita tengok tuan-tuan, kita akan baca lagi bagaimana Buya Hamka cerita tentang sejarah, membuatkan kita rasa sangat kagum. Buya Hamka ni dia cerita pasal, kalau kita baca tafsir Azhar, kita rasa macam hebatnya Buya Hamka ni dalam bidang tafsir. Dan dia menulis tafsir ketika di dalam penjara, tuan-tuan. Dia bukan menulis tafsir ketika mana duduk dalam perpustakaan macam kita, buku rujukan banyak, depan kita ada Google. Tetapi dia menghabiskan tafsir dia di dalam penjara. Buya Hamka kena penjara 3 tahun. Tahun 64, 65, 66. Buya Hamka dipenjarakan atas fitnah ketika peristiwa Ganyang Malaysia. Buya Hamka tak sokong Indonesia untuk nak serang Malaysia. Maka lepas tu disebabkan hubungan yang baik antara Indonesia dan Malaysia, antara Buya Hamka dengan tanah Melayu kita ni, maka dia dituduh sebagai petualang. Dan masa tu Soekarno telah menuduh Buya Hamka ini menerima rasuah daripada Tengku Abdul Rahman. Maka dia dipenjarakan selama 3 tahun di dalam penjara tanpa dia bersalah. Dan kalau kita buka tafsir Al-Azhar, pada mukadimah awal itu Buya Hamka menceritakan, syukur alhamdulillah, kalau bukan kerana Bung Soekarno memasukkan saya dalam penjara, kalau saya tak masuk penjara, mungkin saya tak sempat habiskan tafsir Quran saya. Bagaimana itu sisi baik Buya Hamka. Ada banyak lagi pemikiran Buya Hamka yang menarik. Bila Buya Hamka menulis tentang buku-buku novel yang lebih kepada kewanitaan macam Keadilan Ilahi semua tu, ada perjuangan dia. Dia bukan tulis saja. Jadi orang-orang dahulu yang menulis roman, cerita-cerita, walaupun cerita-cerita cinta, cerita-cerita wanita, tetapi ada perjuangan yang cuba disampaikan oleh para penulis tersebut. Tak kurang juga orang Melayu, tuan-tuan. Pak Sako yang menulis Putra Gunung Tahan dan sebagainya. Khairil Anwar, tokoh-tokoh yang walaupun menulis novel tetapi ataupun cerita ataupun roman, Anak Mak Lela Gila, memberi kesedaran. Dia bukan sekadar seronok biasa cerita pasal company mega holding juta-juta, bukan, tetapi dia ada perjuangan yang dia cuba sampaikan melalui penulisan kreatif. Dia bukan saja penulisan biasa tetapi penulisan kreatif. Itu yang kita kurang hari ni. Maaf sebut, dalam kalangan agamawan kita sekarang ni hebat alhamdulillah di sudut ilmu dan keilmuan, tetapi di sudut akar seni, nilai kesenian itu tidak ada. Contoh beli buku Buya Hamka peribadi, dia ceritakan, Buya Hamka sebutkan kepada kita, bidang apapun, lapangan apapun kita duduk, setiap orang itu harus berjiwa seni. Jadi saya fikir kita baca Ibn Hazm Al-Andalusi yang karang Tuqul Hamamah. Di dalam karya Tuqul Hamamah, dia cerita pasal kecintaan dia, kemabukan dia, bagaimana metafora yang digunakan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Tuan-tuan baca Mantiq At-Tayr, Hikayat Para Burung, Fariduddin Al-Attari. Banyak tuan-tuan tokoh-tokoh yang mengarang kesenian, novel-novel yang mencetus semangat dan sebagainya, yang membangkitkan semangat revolusi dan sebagainya. Jadi Buya Hamka is one of them. Orang yang sama mengarang tafsir Quran dan orang yang sama mengarang roman-roman cinta. Okey, di bawah lindungan Kaabah dan sebagainya. Hebat. Okey. Tuan-tuan nantikan buku Bila Cinta Jadi Khilaf, kisah anak Haji Sufi ngimpin anak Haji Salafi, akan terbit insya-Allah. Okey, itu novel kedua saya. Tuduhan kepada Buya Hamka ini bukan sahaja di Melaya, di Indonesia juga, bahkan di Indonesia lebih dahsyat. Dia turut digelar sebagai pengkhianat bangsa bila mana Buya Hamka telah dilantik sebagai salah seorang wakil Jepun sebagai penasihat agama Islam kepada tentera Jepun. Kita akan sertakan yang itu lagi. Okey. Jadi
tuduhan itu bukan kepada dia saja. Tapi kalau kita lihat hari ini masyarakat lebih terbuka, apa nama ni, bahkan apa ni, saya pernah bertemu dengan guru-guru di aliran pondok sekalipun memang menyebutkan tentang kehebatan Buya Hamka, sebab Buya Hamka di penghujung usia dia banyak bermain tentang apa nama ni, kesufian dan sebagainya. Maka dia mesra. Jadi individu yang hebat itu dia melalui fasa perubahan dalam hidup dia. Kalau tuan-tuan melazimi tulisan Buya Hamka, tuan-tuan akan dapat melihat era awal Buya Hamka dan era hujung Buya Hamka, bagaimana perubahan akar fikir Buya Hamka di dalam menulis ataupun memberikan satu-satu apa nama ni, pandangan dalam penulisan dia. Di penghujung penulisan Buya Hamka, dia dah makin lembut. Sebab kalau kita baca, Buya Hamka kata kerana perjuangan itu telah berjaya. Yes, dia memang digelar Wahabi. Okay, tak ada masalah. Itu adalah liku-liku yang perlu dilalui oleh pejuang. Dia sentiasa akan dipakaikan dengan gelaran-gelaran tertentu. Okay, manusia itulah sunnah orang berjuang. Kemudian dia cerita tentang okay, ini menarik. Dia kata, kegiatan saya mengarang mulai timbul di Medan dari tahun 1936 sampai masuknya Jepun. Pengiriman buku-buku saya lebih cepat dari Medan ke Malaya daripada ke Jawa sendiri. Dan bahasa yang saya pakai masih banyak bentuk Melayunya, kerana bahasa Minangkabau bukanlah bahasa yang berdiri sendiri, melainkan bahasa Melayu juga dengan pelat daerah. Bahasa Melayu yang dipakai di Medan lebih dekat juga ke Malaya. Sehingga kan almarhum Dr. Mansor pernah berkata, kalau semacam bahasa yang dipakai saudara Hamka itu yang bahasa Indonesia, redahlah saya memakai bahasa Indonesia. Buya Hamka kata, penulisan-penulisan dia ketika mana dia menulis di Medan, lagi banyak, lagi cepat diterbitkan di Malaya berbanding dekat Indonesia sendiri, berbanding dekat Jawa sendiri, sebab perjalanan daripada Medan nak ke Jawa lebih jauh berbanding Medan nak ke Malaya. Pulau Pinang lebih dekat, sebab masa tu Pulau Pinang juga antara negeri yang aktif, bukan Pulau Pinang atas nama negeri, tapi di sana ada usahawan-usahawan India Muslim yang menerbitkan, yang membuka syarikat penerbitan macam Jelutong Press dan sebagainya. Di Singapura juga, di Selangor juga, yang banyak usahawan yang membuka kedai pencetakan. Maka Buya Hamka kata banyak buku-buku dia lebih cepat sampai ke Malaya berbanding sampai ke tanah Jawa. Bahkan dia kata bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita baca buku Buya Hamka, walaupun Buya Hamka nationality dia Indonesia, tetapi kita faham, kita rasakan seolah-olah macam, adakah dia pun dah terjemah ke dalam bahasa Melayu? Tidak. Buya Hamka memang laras bahasa yang digunakan oleh Buya Hamka beginilah. Okey. Okey, baik. Kemudian dia cerita pasal huruf Jawi. Ini menarik. Ini nasihat dia tentang huruf Jawi. Ingat, buku ni ditulis tahun 1956. Okey, jadi ada beberapa latar yang kita rasa macam betul ke? Yes, sebab itu latar pada tahun tersebut. Okey. Baik. Adapun dalam pemakaian huruf Melayu yang di Malaya sendiri dinamai huruf Jawi. Dia kata orang Malaya guna huruf Jawi, dia kata. Tapi ni zaman tu lah, tahun 1956. Okay. Alhamdulillah, saya menulisnya dengan sama cepat dengan menulis huruf Rumi lain. Kerana saya pandai menulis huruf Melayu inilah yang banyak terpakai. Karangan-karangan ayah saya seluruhnya ditulis dengan huruf Melayu Jawi. Itulah yang saya baca. Karangan saya yang mula-mula yang bernama Khatibul Ummah. Khatibul Ummah ni ditulis awal lagi tahun 1925. Okay. Ditulis dengan huruf Melayu. Okay. Karangan saya yang kedua yang bernama Sabariah tahun 28 ditulis dengan huruf Melayu. Dia sebut, dia kata orang Melayu ni tulisan dia adalah tulisan Jawi. Sedangkan di Indonesia masa tu depa dah pi kepada huruf-huruf Roman dah. Okey. Dan dalam kalangan depa ramai yang dah tak tahu Jawi dah. Okey, tapi sebab Jawi ni adalah identiti Melayu. Jadi makanya dia kata alhamdulillah, dia kata dia cepat belajar tulisan Jawi. Sebab ayah dia ni seorang yang mahir tulisan Jawi. Maka dia kata buku dia yang pertama dan yang kedua tu novel Si Sabar ya, ditulis dalam bahasa Jawi. Jadi ini satu yang menyedihkan lah. Kalau Buya Hamka hidup lagi zaman sekarang ni, dia pasti akan pelik. Anak-anak Melayu sekarang ni yang berusia, yang muda-muda ni ataupun yang ke bawah dah buta Jawi. Kita melihat Jawi tak boleh baca. Jadi itu yang kesedihan yang kita kena ambil pengajaran dia. Okey. Kemudian dia cerita lagi, dia kata apa, masa dia kecil, ni cerita kenangan dia dengan Malaya lah. Dia kata masa dia kecil dia rajin dengan orang-orang kampung dia, orang-orang Indonesia ni pergi ke Kelang.
Tuan-tuan ingat tak kita dah pernah cerita memoir Rashid Maidin yang masa ayah dan mak dia merantau ke Kelang. Sebab Kelang masa itu adalah lubuk ataupun tempat orang-orang Indonesia bila mai nak pergi mana? Nak pergi Kelang. Pasal di sana ada peluang pekerjaan yang banyak. Maka kata Buya Hamka, ketika di waktu saya masih kecil, di kampung kami selalu terdengar orang merantau ke Kelang. Pintu pencarian terbuka di sana. Orang yang merantau ke Kelang itu jarang yang suka kembali pulang. Kerana rupanya senang hidupnya di perantauan. Kalau ada yang pulang sekali-sekala, penuhlah dada perempuannya dengan peniti wang emas. Orang laki-lakinya memakai pakaian Melayu, teluk belanga. Sejak itu tergambarlah tanah Melayu dalam fikiran saya. Dia kata dia duduk di kampung ni, dia duduk dengar orang kampung ni suka pergi Kelang. Malaysia lah. Okay. Kemudian selalunya kalau pergi tak balik dah. Tapi kalau ada yang balik pun, yang perempuan akan penuh dengan duit, begitu juga laki. Dan laki pula bila dia balik, dia dah mula mengenakan baju teluk belanga, dia kata. Maka dia kata, sejak daripada itu, Malaya ataupun Melayu ni sudah ada dalam pemikirannya, dia kata, sebab dia dah terbiasa tengok orang pakai baju teluk belanga, mengenakan budaya Melayu. Bagaimana kita memberatkan budaya kita era itu? Kan? Kita memberatkan budaya kita era itu. Hari ini no comment. Okay. Kemudian dia kata pada tahun 1915 ayah dia pergi melawat Malaya. Ayah dia pernah pergi melawat Malaya tahun 1915. Tapi cerita yang tu yang lebih detail duduk dalam buku ayahku. Itu. Okay. Saya tak berniat nak cerita yang tu panjang. Pasal itu kerah juga tu cerita tu. Kemudian dia cerita bagaimana dia rapat dengan wakil-wakil orang, wakil-wakil penerbit yang rajin kontak dengan dia untuk terbitkan tulisan dia. Disebutkan di Pulau Pinang, di Singapura dan di Selangor serta di Johor. Okay. Kemudian dia cerita, kemudian dia dapat berkenalan dengan Pendeta Zangbar secara peribadi. Kemudian dia kata dia juga rajin mengutus surat dengan Zangbar. Sampailah tahun 1943. Yang ni menarik, saya nak baca lah tulisan dia. Buya Hamka kata, okay, saya nak ambil kat sini. Besarlah hasrat saya hendak melawat Malaya. Masa tu dia duk start ada connection, duk utus surat dengan penerbit Melayu ni. Kemudian dia juga rapat dengan Zangbar, rakan pena. Zaman tu ada rakan pena. Okay? Zaman sekarang rakan Facebook. Zaman dulu ada sahabat pena kan. Sahabat pena ni lebih menarik lah sebab kita nak tunggu dia nak hantar, dia nak balas surat kita berapa lama, berdebar-debar dia nak balas, dia nak pi. Jadi dalam budaya dahulu, zaman sahabat pena, saya pernah duduk zaman itu sekolah rendah tapi tak pernah melaluinya lah. Tapi sekolah rendah kita bisa dengar orang sebut tentang sahabat pena, nama pena kan, sebab main daripada sahabat pena tu lah. Orang pakai mengutus surat, ada kawan-kawan yang mengutus surat daripada kejauhan dan sebagainya. Maka zaman itu ada. Zaman sekarang tidak ada sahabat pena. Kalau ada pun sahabat Facebook, sahabat media sosial. Dulu tak ada media sosial. Sahabat pena kalau bersahabat pun adalah menggunakan laras-laras bahasa yang indah dan menarik. Tapi kalau sekarang perkataan haters itu wujud kerana media sosial. Perkataan itu wujud kerana wujudnya media sosial ini. Okey. Itu secara falsafahnya lah. Dia cerita ni, Buya Hamka kata hubungan dia sangat rapat dengan penulis-penulis Melayu, lama-lama pemikir-pemikir Melayu sampai, okey, saya baca. Sehinggalah, okey, besarlah hasrat saya hendak melawat ke Malaya. Tetapi dalam bercita-cita itu tentera Jepun masuk. Hubungan pun terputus. Tetapi dalam tahun 1943, kira-kira tahun 2603 hitungan kalender Jepun, saya mendapat peluang datang ke Malaya, iaitu dalam perjumpaan ulama Melayu Sumatera yang diadakan Jepun. Dia kata apa? Sebelum Jepun masuk, dia duk rapat dah dengan pemikir-pemikir Melayu. Tapi dia tak ada kesempatan nak main ke tanah Melayu lagi. Tapi dia duk idam lah, dia nak main. Tiba-tiba masuklah Jepun ke tanah Melayu, terputuslah hubungan, dia kata. Buya Hamka, tuan-tuan kalau baca biografi dia
Saya sebut dah tadi, dia dilantik sebagai penasihat agama kepada tentera Jepun. Penasihat agama Islam lah, maksudnya yang memberi nasihat tentang agama Islam kepada Jepun. Ini Buya Hamka adalah orang penting yang dilantik. Dia juga adalah orang yang masuk ke kampung-kampung untuk menyebarkan propaganda Jepun di peringkat awal. Tetapi kalau kita lihat sisi Buya Hamka, kerana dia memikirkan Jepun masa tu berjanji untuk masuk dan mengusir Belanda, kemudian Jepun akan keluar. Jadi dengan semangat propaganda Jepun masa tu, Asia untuk orang Asia dan sebagainya, menyebabkan Buya Hamka memang geng Jepun masa tu. Dan banyaklah kelebihan yang Buya Hamka dapat daripada kerajaan Jepun. Okay? Jadi Buya Hamka cerita, tengok tu bagaimana dia kata dalam tahun 1943 ataupun tahun 2603 di dalam hitungan kalender Jepun. Maknanya kalender Jepun pun dia tahu. Kan? Dia kata dalam tahun 1943 tu saya dijemput ke Malaya, ke sebuah persidangan pertemuan ulama Malaya Sumatera, perjumpaan ulama Malaya Sumatera yang diadakan oleh Jepun. Jepun buat ijtima ataupun apa nama ijtima masdar apa nama ijtima ulama. Jepun buat ijtima ulama Malaya Sumatera. Kita sekarang pun tak ada ijtima ulama antara ulama Melayu dengan ulama Indonesia kan. Ijtima buat majlis besar. Jepun buat. Okey, pada tahun 1943. Okey. Jadi dia kata apa? Kesempatan atau peluang itu hanya sekejap saja dengan kapal dari Medan melalui Pulau Pinang dengan kereta api ke Singapura. Sebab Medan dengan Penang dekat. Kalau naik flight sekarang pun saya rasa tak sampai 30 minit kan. Jadi dia kata dia naik kapal laut daripada Medan sampai ke Pulau Pinang, daripada Pulau Pinang naik kereta api ke Singapura. Jadi perjumpaan itu dibuat di Singapura. Okey. Setelah beberapa hari, okey tak apa. Di sanalah dia bertemu dengan Zangba, dia kata. Akhirnya pada tahun 43 tu dia jumpa dengan Zangba lah akhirnya. Okey, sebab apa nama ni Zangba juga antara salah seorang yang dijemput. Okey. Nampak tak tuan-tuan bagaimana dia cerita Jepun buat pertemuan ulama se-Malaya. Okey, baik. Kemudian dia kata dalam tahun 43 tu sekali lagi saya dijemput ataupun pada tahun itu juga saya datang sekali lagi ke Malaya hendak diambil oleh Jepun. Okey. Gambar saya ketika mengadakan syarahan di dalam suatu rapat besar perhimpunan di Medan. Waktu itu seminggu saya di Malaya dan dapatlah berkenalan dengan Encik Ishaq bin Muhammad Pak Saku. Okey. Dan Encik Ibrahim Yaakob. Nama? Ibrahim Yaakob, Pak Saku semua ni depa ni agak pro Jepun. Kalau kita baca sejarah Melayu, sejarah politik Melayu, geng-geng aliran kiri dia terpecah dua. Okey. Kalau yang sayap Kesatuan Melayu Muda, mereka lebih mesra Jepun. Okey, ini sejarahnya. Sayap PKM lebih mesra British. Ini peringkat awal. Tak boleh menafikan fakta ini. Di peringkat awal, gerakan sayap, gerakan yang disebut dengan aliran kiri, tapi aliran kiri ni selepas pada tu. Sebelum tu tak disebut dengan aliran kiri. Okey. Apa nama ni, di peringkat semasa serangan, apa nama ni, macam mana saya nampak, zaman penjajahan itu KMM agak mesra Jepun di peringkat awalnya. Okey. PKM pula mesra komunis, mesra dengan British. Sebab tu British menyalurkan senjata kepada PKM. Memang kita tak nafi PKM mesra British. Chimping dapat pangkat Sir di England. Sir ni sebuah pangkat lah. Okay? Macam Sir Alex Ferguson. Dia bukan Sir sekadar Sir sahaja tu. Dia memang pangkat tu, Sir tu. Okay? Ada seorang ulama Indonesia, ulama India, Sir apa nama tak ingat, dapat Sir juga. Okay? Lepas tu dia bergaduh lah. Begitu juga dengan KMM. Okay? Maka dia kata masa tu dia jumpa lah dengan Ibrahim Yaakob, Pak Saku semua ni. Dalam pertemuan pemikir ataupun ulama-ulama Islam yang diadakan oleh Jepun. Waktu itu lebih seminggu saya di Malaya dan dapat berkenalan dengan Encik Ishaq bin Haji Muhammad, iaitu Pak Saku, Encik Ibrahim bin Yaakob. Kepada Jepun saya minta supaya saya ditolong hingga dapat datang ke Melaka. Maka dia kata bila dia pergi perjumpaan kali kedua tu, dia dapat jumpa dengan apa nama ni, Pak Saku kan, Ibrahim Yaakob semua ni. Lepas tu dia kata saya habaq kat Jepun. Dia kata tolong bawa saya pergi Melaka. Saya teringin sangat nak pergi Melaka. Maka dia kata saya habaq kat tentera Jepun tu, saya nak pergi Melaka. Nak pergi tengok Melaka sebab duk dengar Melaka ni lama dah. Teringin nak tengok Melaka.
Jepun terpaksa mengabulkan permintaan saya. Meskipun perhubungan di antara Singapura dan Melaka waktu itu berbahaya juga kerana tentera bintang 3 bersarang di air hitam. Padahal, okey, maknanya dia kata, Jepun ni terpaksa dengar cakap saya. Sebab Buya Hamka ni dipandang tinggi jugalah. Okey. Dalam kalangan tentera Jepun ni sebab dia penasihat agama. Okey. Tapi antara harga yang besar yang perlu Buya Hamka bayar adalah setelah kekalahan Jepun, Buya Hamka dikritik teruk. Antara yang Buya Hamka dilabel ialah gelaran pengkhianat lah, mesra Jepun. Jadi sampai Buya Hamka terkesan dengan kritikan yang terlalu keras itu, maka akhirnya Buya Hamka terpaksa balik ke Minangkabau. Lepas tu menarik, masuk bab seterusnya tentang kebangsaan. Maka Buya Hamka masuk bab baru, dia cerita pasal kebangsaan. Dia kata apa? Adalah amat susah hendak membersihkan percampuran darah yang telah terjadi pada bangsa-bangsa di dunia pada amnya dan orang Melayu khasnya. Manakah yang Melayu jati? Entah kalau kita cari kembali ke dalam hutan rimba Melaka, pulau-pulau Bengkalis atau hutan rimba Sumatera atau hutan rimba Kalimantan. Kalau kita sudah masuk memperkatakan Melayu jati atau tidak jati, kian lama susuklah bilangan kita laksana garam yang direndamkan masuk ke dalam air. Wow, ayat dia. Dia kata nanti adik-adik orang Malaysia, orang tanah Melayu dengar ni, esok bila dah merdeka, tak usah duk sembang lah siapa Melayu jati, siapa tak Melayu tak jati, hang Melayu Piau, hang Melayu Mamak, hang Melayu Bugis, hang Melayu Banjar, hang Melayu Celup. Tak payah duk sembang. Ya? Apa nama, tak payah. Okey, tak payah dia kata. Kalau sibuk nak pergi cari satu-satu tu, dia kata, lama kelamaan dia kata bilangan kita laksana garam yang direndamkan masuk ke dalam air. Okey. Lepas tu Buya Hamka membawakan hujah. Okey. Dia kata, tapi Buya Hamka bawa hujah yang menarik kat tuan-tuan. Okey. Dia kata kalau nak lihat begitu, dia kata Rasulullah SAW sendiri, dia kata bukan Arab betul dia kata. Dalam buku ni lah saya dah baca, jadi cerita lah. Rasulullah SAW sendiri bukan Arab betul. Dia kata Rasulullah sendiri adalah Arab musta'ribah. Arab kan ada 3 kan. Arab Badiah, Arab Aribah, Arab musta'ribah. Rasulullah SAW adalah Arab musta'ribah. Musta'ribah ni adalah Arab yang kalau dalam ni Buya Hamka terjemah kepada Arab yang mengarab. Dia Arab yang ista'raba, yasta'ribu, isti'raban, musta'rabu, musta'ribu. Apa nama dia ista'raba, dia menjadi Arab. Sebab Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Okey. Nabi Ismail menikah dengan Arab Piau. Itu perempuan daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum itu datang daripada suku-suku awal lah. Maka Rasulullah SAW adalah Arab musta'ribah. Okey. Maka kalau betul-betul orang Islam nak cari betul-betul Arab yang betul-betul Piau, tak ada. Dia kata ada beberapa orang, tapi bila orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang Arab? Man humul Arab? Siapa orang Arab? Maka Nabi kata orang Arab adalah orang yang bercakap bahasa Arab. Maksudnya orang yang mother tongue dia bahasa Arab, dia orang Arab. So tak perlu nak pi cari lagi hang Arab jenis apa, hang guna kuki ni, jadi panjang cerita. Jadi dia kata orang Melayu pun begitulah. Okay? Tak payahlah nak pi siasat tok sekadar nak simpan untuk kenangan keluarga sendiri, tak apa. Tetapi bukanlah sampai tahap kita nak menidakkan orang lain. Hang ni mamak tak cukup Melayu ni. Ni tanah kami orang Melayu. Hang tu Melayu tu orang mana sangat? Dia kata percampuran ini biasa. Sebab apa dia kata penyakit ini telah pun berlaku di Indonesia. Sebab tuan-tuan, Indonesia dah merdeka 12 tahun sebelum Malaysia. Jadi dia kata kami dah berlaku penyakit ni dah. Lagi saya cerita penyakit apa. Lagi saya cerita contoh dia. Okay. Dia kata apa? Ada pula golongan yang hendak menegakkan kebangsaan atas teori kemegahan suku Melayu. Ada pula yang hendak menegakkannya atas kemegahan suku Jawa. Lalu mereka kembali mengkaji zaman kemegahan Sriwijaya dan Majapahit. Itu ada pula bahayanya sebab kerajaan-kerajaan lama itu memang telah dapat mempersatukan. Okay. Dia cerita bahawa kami di tanah Jawa pun begitulah. Sat lagi orang Jawa kata kami yang kuat. Sat lagi orang Bugis kata. Sat lagi orang Majapahit pula claim. Maka dia kata akhirnya pakat duk refer sejarah masing-masing. Yang ni yang masalah tuan-tuan. Saya ingat satu ketika kita pernah berwacana tentang perang Kedah Siam. Maka timbullah komen-komen kenegerian. Orang pakat kata orang Kedah ada pahlawan, orang Penang tak ada apa. Lagi orang Melaka pula komen kata Melaka pahlawan kami lagi banyak lah. Orang Pahang kami ada mak kilau. Pakat duk sembang diri masing-masing. Itu yang Buya Hamka kata jangan. Dia kata
Dia kata bila Indonesia telah bersatu, dia kata uh, oleh sebab itu Indonesia yang telah bersatu, bila mana orang suku Jawa menyebut-nyebut Gajah Mada, maka orang Sunda tidak ada senang mendengarkan. Okay? Maka dia kata bila Indonesia dah merdeka, orang-orang Jawa pakat duk ulang patih Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Maka dia kata sejarah depa yang lama lah sejarah orang Jawa. Maka apa nama ni, orang-orang Sunda pula tak seronok dengar. Pasal masing-masing ada sejarah masing-masing. Saya ingat apa nama ni, tokoh Indonesia yang awal, apa nama ni, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Okay? Haji Umar Said Cokro Aminoto ni dia orang Jawa. Nama pun Jawa kan. Okay? Haji Umar Said Cokro Aminoto ni. Tetapi dia punya dakwah dia punya pemikiran dia merentasi ras kaum, merentasi suku. Dia orang yang pertama yang mengasaskan syarikat Islam. Okay? Saya pernah sebut dalam saya tak ingat siri ni ke siri yang mana. Masa tu Belanda menghalang orang-orang Indonesia daripada ada persatuan politik sendiri, daripada ada orang kata apa nama ni, persatuan lah kegiatan sendiri. Maka kebijaksanaan Haji Umar Said Cokro Aminoto, dia buat syarikat koperasi yang akhirnya daripada koperasi ini menjadi sebuah pertubuhan yang kuat di Indonesia, antara nombor satu di Indonesia. Bahkan pengasas ataupun apa nama ni, penyumbang terbesar ataupun penyumbang saham utama dalam syarikat Islam era penubuhan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah syarikat apa nama disebutkan oleh Dr. Hafizi, adalah syarikat kretek dan syarikat batik. Maknanya mesranya dengan orang. Tapi tak apalah. Poin saya adalah wacana yang dibawa oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto ialah wacana kebersatuan umum orang Islam. Jangan bawa agenda Jawa meskipun dia Jawa. Ada seorang lagi tokoh Indonesia apa? Budi Artono kan. Dia punya laras wacana dah lebih kepada Jawa. Tetapi berbeza dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, walaupun dia Jawa tetapi dia bawa wacana umum Islam. Okey. Jadi itulah nasihat apa nama ni daripada Buya Hamka. Nanti bila dah merdeka jangan duk bawalah duk cari sejarah masing-masing. Sebab dia kata apa? Dia kata apa? Maka orang Melayu di Semenanjung pun mulai pula lah menghidup-hidupkan dongeng lama bahawasanya Laksamana Hang Tuah dan Hang Jebat pernah diutus Sultan Melaka ke Kerajaan Majapahit. Di sana mereka mengamuk dan tidak ada satria Jawa yang berani menentang dan menangkapnya. Orang-orang Minangkabau pun kembali kepada dongeng. Apa sebab negerinya bernama Minangkabau? Kerana kerbaunya menang menghadapi kerbau orang Jawa. Dia kata bila pakat duk cerita kaum masing-masing, ras masing-masing, semua pakat patah balik, cari sejarah balik. Dia kata orang Majapahit kata apa nama ni, Melaka dengan Hang Tuah pun ambil kekuatan daripada keris Majapahit. Orang Melaka pula akan cari sejarah lama, akan mengatakan, Hang Tuah pernah pergi mengamuk dekat pulau dekat Keraton Majapahit. Siapa pun tak berani lawan dengan Hang Tuah. Lagi orang Minangkabau pula akan kata, kami ni, rebau kami pernah mengalahkan rebau orang Jawa. Sebab tu nama kaum kami Minangkabau. Itu semua orang pakat duk cerita ras masing-masing, kehebatan masing-masing, nenek moyang masing-masing. Akhirnya dia kata, kita hilang. Kita tak ada apa. Orang Islam yang bagus, orang Islam seronok cerita tentang sejarah dan berbangga tentang sejarah. Okay. Tetapi kita baca sejarah itu untuk kita membina sejarah yang baru. Okay. Dan untuk kita tidak mengulangi sejarah parah, duka darah. Sebab tu Nabi sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, apa nama ni, tilka ummatun qad qalat min qablikum. Itulah umat-umat sebelum kamu yang telah dicipta sebelum kamu. Okey. Apa nama ni, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Depa pun ada amalan depa, kamu pun ada amalan kamu. Okey. Wa ma tusaluna amma kanu ya'malun. Dan kamu takkan dipersoalkan dengan apa yang depa buat dulu. Hari ni kalau kita sibuk menyalahkan orang-orang terdahulu, maka no point. Allah kata dah berlalu dah umat dahulu. La ma kasabat walakum ma kasabtum. Depa ada cara amalan depa, kamu ada amalan kamu. Kalau mereka ada silap, wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tak akan dipersoalkan. Dia nak abang kata rapatnya hubungan orang Indonesia dengan orang Melaka ni, dia kata.
Setelah Melaka jatuh, naiklah 4 kerajaan Islam yang dapat menangkis dan membendung usaha Portugis itu, iaitu kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Murayat Shah, kerajaan Demak di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah Pangeran Jimbun. Itu yang kalau roboh kota Melaka papan di Jawa kami dirikan tu, Raden Patah Pangeran Jimbun. Okey. Dia kata bila Melaka satu jatuh di tangan Portugis, 4 empayar Islam bangun untuk merampas semula Melaka daripada tangan Portugis. Siapa? Aceh, Demak, kerajaan Banten, okay, dan kerajaan Ternate di Maluku. 4. Aceh, Sultan Ali Murayat Shah, kerajaan Demak, Raden Patah Pangeran Jimbun, kerajaan Banten, dan kerajaan Ternate. Portugis mencuba pula hendak menumbangkan kerajaan Islam Ternate itu sampai Portugis pernah berbuat khianat besar, iaitu dalam tahun 1570 telah dibuat pendamaian di antara Gubernur Portugis di Mesquita dengan Sultan Khairun, dan Gubernur memegang kitab Injil dan Sultan. Okey, saya nak cerita. Ini Buya Hamka pula cerita kat kita tentang sejarah korang ajaknya Portugis dia nak balas dendam. Kemudian apa yang dia buat pada tahun 1570, dia berpakat ataupun buat satu point, buat satu majlis untuk tanda tangan pendamaian, okay? Di antara Portugis yang diwakili oleh Gubernur dia dengan Sultan Khairun, iaitu Sultan Ternate pada tahun 1570. Gubernur Portugis pegang Injil, Sultan Khairun Jamil tak saya nama dia, bukan. Anak dia nama Babullah. Tak apa. Buya Hamka tulis Sultan Khairun, tak apalah kita ambil Khairun sajalah. Tapi dia Khairun something. Dia kata Gubernur Portugis pegang Injil, Gubernur Sultan Khairun, Sultan Ternate pegang Quran. Masing-masing bersumpah lah. Okay. Dibuat perjanjian itu pada 18 Februari 1570. Sultan dijamu makan ke kota Portugis dan kerana itu percaya akan janji, Sultan datang ke dalam jamuan itu. Maknanya mereka pun kata kami pegang Injil dah ni, takkan kami nak mohong. Mailah Sultan, mai ke istana Portugis, kita bincang macam mana kami nak keluar daripada Ternate ni. Maka tetapi baru sahaja beliau sampai ke dalam kota, pintu ditutup dan baginda ditikam hingga mati. Dia kata bila Sultan Khairun masuk, Khairun Jamil tak salah saya nama dia. Khairun apa? Bila Sultan Khairun masuk, British tutup pintu dan tikam dah sampai mati. Bila zaman anak dan nanti, Babullah itu barulah dia lawan dengan Portugis betul-betul lah. Sebenarnya tuan-tuan, sejarah kerajaan Islam Ternate ni di Kepulauan Maluku, ramai orang tak tahu. Tapi saya nak cerita sikit. Ternate, kerajaan Islam Ternate ni, zaman dia naik lebih kurang, dia naik lebih kurang zaman Melaka naik. Zaman kegemilangan dia pada zaman Sultan Bayanullah. Sultan Bayanullah ni tahun 1500. 1500. Kalau saya salah, sebelum tu sikit. 1500 Sultan Bayanullah. Lepas tu, zaman Sultan Bayanullah lah, dia mewajibkan rakyat dia untuk tutup aurat. Dan dia dalam proses nak buat hukum Allah dah, hukum hudud dah. Tapi tak sempat. Dia wafat. Dia meninggal dunia, Sultan Bayanullah ni. Problem berlaku bila sebab tu saya kata pemerintahan dia tahun 1500. Lepas tu dia wafat. Zaman tu 1511 Portugis dah ada di Melaka. Ingat tak? Jadi tuan-tuan, yang bila Sultan Bayanullah wafat ni, dia ada anak kecil ramai. Bukanlah ramai, 3 orang putera. Dan dia ada isteri yang muda, puteri apa nama daripada kerajaan lain. Maka pakat berebut nak jadi sultan. Cerita dia ni. Saya tak ingat nama semua lah. Ada nama Tabajiri, ada nama Abu Hayyat, banyaklah nama-nama saya tak hafal. Tapi mereka bergaduh lah. Yang geng pemaisuri janda ni lah, dia nak bagi gabungkan dengan kerajaan dia. Selagi anak-anak ni tak setuju, selagi bangkit Abu Hayyat. Lepas tu Tabariji ni, masa tu Tabariji ni lah, anak raja nama Tabariji ni pergi panggil Portugis untuk backup dia. Portugis kata cantik. Portugis pun masuk ke Ternate masa tu. Sejarah Portugis masuk. Okay. Tetapi Tabariji ini dibawa
bila dah berjaya menang, dia naik jadi raja, kemudian dia dipaksa oleh Portugis untuk menukarkan kerajaan Ternate ini menjadi kerajaan Kristian. Dia tak maulah, maka dia diusir ke Goa India dan dibunuh di sana. Panjang cerita sampai tahap lepas tu mai zaman Sultan Qairun Jamil ini barulah apa nama ni, dia nampak pengajaran daripada bapak-bapak saudara dia duk bergaduh ni, maka dia tak mau terima langsung Portugis. Sampai Portugis terpaksa buat helah sampai junjung di Injil, dan akhirnya dia Portugis bunuh dia. Zaman anak dia nanti, zaman Babullah, Sultan Babullah memang fight dengan Portugis kau-kau lah. Dan Alhamdulillah Portugis lari di tampukar lah. Portugis terusir daripada Ternate. Ya, ini Buya kata wajib, jadi kita kena dengar. Wajiblah kita perhatikan dengan saksama bagaimana kegiatan kerajaan-kerajaan Islam itu setelah Melaka jatuh. Hal Melaka yang jatuh, 1 Melaka jatuh, 4 Melaka naik. Aceh segera melebarkan sayapnya, menguatkan pertahanan di pesisir Sumatera. Demak menyusun armada hendak merebut Melaka kembali dari tangan Portugis. Dengan pimpinan Andipati Yunus, Portugis pula berusaha mendekati Majapahit Hindu, tetapi Majapahit telah lama dan lekas ditaklukkan ibu kotanya oleh Demak. Portugis cuba memujuk kerajaan Hindu Panjaran supaya memberi izin mendirikan lojinya di Sunda Kelapa, tetapi dengan segera pahlawan Islam Fatahillah merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis datang, langsung mendudukinya dan menukar nama negeri itu dengan Jakarta. Fatahillah mengangkat puteranya Hasanuddin menjadi putera raja di Banten, maka Banten pula segera mendirikan pertahanan yang kuat sampai ke Lambung, sampai ke daerah Salebar, berbatas dengan kuasa Aceh. Adapun Babullah berhasil maksudnya mengusir Portugis dari Ternate dan menuntut bela darah ayahnya yang dapat dinasranikan oleh Portugis hanyalah Pulau Ambon, kerana ketika Portugis datang penduduknya memang belum beragama. Oh semangat baca. Dia kata 1 Melaka jatuh, 4 Melaka naik. Dia kata, saya baca kat tuan balik nah. Dia kata apa? Bila Melaka jatuh, Aceh terus menguatkan pertahanan dia di pesisir Sumatera. Demak susun nak menyerang Melaka. Portugis nak minta tolong Hindu kat Majapahit. Majapahit lagi awal wakil Islam wakil Demak pi serang Majapahit, siap-siap dah taklukkan orang Islam. Portugis pi cari kerajaan Panjaran, kerajaan Hindu masa tu. Awal-awal lagi Fatahillah pi dah pi merebut Sunda Kelapa. Maksudnya wakil Islam pi dah. Pakat, maksudnya Melaka jatuh. Hak saudara-saudara Islam yang lain ni tak tinggal. Ada yang pi buat pertahanan siap-siap. Ada yang pi attack siap-siap dengan musuh yang potensial untuk dijadikan base luar Portugis. Ada yang terus striker pi serang. Allahu Akbar. Kita membaca sejarah ni tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan menghayatinya, kita menitik yak mata tuan. Bagaimana perjuangan nenek moyang kita dahulu Melayu di dalam mempertahankan agamanya. Tanah Melayu kita dijajah 400 tahun. Kalau logik akalnya, kalau Islam nak lenyap dah di tanah Melayu 400 tahun. Tetapi kuasa Allah, takdir Allah tentunya, qadrillah. Tetapi ikhtiar, usaha daripada nenek moyang kita, para pejuang, para ulama, para orang awam sekalipun, bersungguh-sungguh mereka di dalam mempertahankan agama ini. Setelah 400 tahun penjajahan, keempat penjajah itu bukan Islam. Portugis Kristian, British Kristian, Belanda Kristian, Jepun Shinto, bukan Islam. Tetapi 400 tahun penjajahan pun belum mampu menghapuskan Islam daripada bumi Melayu ini. 400 tahun percubaan pun belum mampu melenyapkan kalimah Allah daripada muka bumi Melayu ini. 400 tahun pendudukan penjajahan bukan Islam tak mampu menghapuskan kalimah-kalimah Allah daripada tanah bertuah ini. Malangnya 60 tahun pemerintahan Islam, hari ini kita sudah ada anak-anak muda yang nak murtad. Hari ini kita sudah ada anak-anak Melayu Islam yang tidak mengenal apa itu Islam. Hari ini kita ada orang-orang Islam yang sudah tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa pegangannya, apa kitabnya. Dah tidak mempedulikannya lagi. Ada orang yang terang-terangan mengaku dalam media sosial secara terang-terangan dia tak bersolat dan sebagainya. Ini yang sedang kita wariskan sebagai sebuah negara Islam, kerajaan yang memerintah kerajaan Islam. Yang kita hilang itu tu, dan apa yang kita hilang sebenarnya. Kita baca sejarah-sejarah begini, kita rasa sebab bagaimana perjuangan nenek moyang kita dahulu 400 tahun ditekan, tetapi mereka terus mempertahankan kalimah tauhid. Hari ini kita tidak ditekan.
kita lapang. Tetapi kita perlahan-lahan menanggalkan kalimah tersebut daripada diri dan jasad dan jiwa kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ni'matan maghbun fihima katsirun minnas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering menipu manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat faragh, nikmat lapang. Dan dia katalah, satu pekat gempur dapat gempur Portugis. Setelah itu bertambah lama, bertambah runtuhlah penjajahan Portugis. Dia kata, makin lama Portugis tak boleh duduk. Kita dah pernah sebut sebelum ni kan, Portugis duduk di Melaka bukan duduk bersenang lenang. Dia tak berhenti terima serangan. Maka dia kata Portugis tak duduk senang. Tetapi malangnya permulaan kurun ke-17 berganti dengan dua penjajah baru yang serentak timbul, iaitu Kompeni Inggeris dan Kompeni Belanda menghadap ke pulau-pulau Melayu dan Semenanjung. Di waktu itu timbullah 3 pahlawan Islam yang ditakdirkan Tuhan untuk menentangnya. Iskandar Muda Mahkota Alam di Aceh, Sultan Agung Mataram di Jawa dan Hasanuddin di Makassar. Maka hendaklah kita pandang dari kacamata Islam bagaimana besar jasa Iskandar Muda Mahkota Alam sampai menundukkan negeri Perak dan menaklukkan Johor. Sultan-sultan di sana tidak dapat menangkis Portugis dan melawan Belanda. Dan ingatlah sejarahnya yang gilang gemilang sampai putera Raja Perak yang telah ditaklukkan itu diangkatnya menjadi menantu dan diangkatnya pula menjadi putera mahkota ganti baginda menjadi raja di Aceh, Sultan Iskandar Sani, Raja Mughal. Tapi kalau kita baca dalam Bustan Salatin, bukan anak Sultan Perak, anak Sultan Pahang. Okey, tak apalah. Maka dia Buya Hamka meniupkan semangat kita. Saya nak skip lagi, saya nak pergi lagi kepada beberapa nasihat Buya Hamka. Ada yang saya nak cari yang saya garis-garis dulu ni. Ni menarik. Dia kata, Buya Hamka, tuan kena clear yang baru masuk ni. Penulisan ini adalah lebih kepada nasihat Buya Hamka kepada orang Melayu lah. Hampa nak merdeka ni dengar nasihat ni. Sebab kami Indonesia dah lalu dah benda ni. Okay. Buya Hamka kata di Indonesia dulu, seorang penasihat kerajaan Belanda namanya Snoek Purgronje. Orang Belanda. Tetapi bila dia pemai jajah Indonesia yang majoritinya Islam, maka orang Belanda itu pergi belajar Islam. Snoek Purgronje ni mempelajari agama Islam dan adat istiadat bangsa Melayu dan Indonesia yang dipengaruhi Islam itu. Kemudian dia pergi sambung 4 tahun pengajian mazhab Syafi'i. Balik mai dialah yang menentukan nak dapat tauliah untuk ceramah, ambil daripada dia. Bagaimana orang-orang barat ini yang begitu sungguh-sungguh dan komited dalam usaha-usaha penjajahan mereka. Okey, ni saya nak tutup dengan yang ni tuan-tuan. Buya Hamka nasihat. Okey, tapi kena ingat nasihat ini adalah nasihat yang dibuat dalam tahun 1956. Mungkin ada yang kita rasa macam jadi dah. Nasihat yang lama. Dengarlah. Dia kata apa? Bila dah merdeka nanti, janganlah mewarisi apa yang barat tinggalkan. Saya baca mana? Buya Hamka tulis, sekarang Indonesia telah merdeka daripada penjajahan barat dengan dasar kebangsaan, tetapi bekas didikan barat telah tinggal. Setelah Belanda pergi, agama tidak mendapat tempat seperti dulu lagi. Padahal seketika memberontak melawan Belanda, kaum yang beragamalah yang lebih banyak berkorban dan berjihad untuk mengusir penjajahan. Kaum pencinta Islam sekarang terpaksa berjuang keras supaya agama Islam mendapat tempat yang selayaknya dalam kenegaraan. Tetapi perjuangan mereka amat sulit. Umat Islam di Indonesia adalah 65 juta daripada 80 juta. Tetapi tidaklah mudah mereka meminta haknya kepada golongan yang lain. Sebab yang tidak lain lagi kepada Islam itu adalah orang Islam itu sendiri yang memakai nama Ahmad, Ali, Osman dan lain-lain. Allahu Akbar. Bila Belanda dah tak ada, Islam itu dulu zaman Belanda ada sukar. Tetapi bila Belanda tak ada, kita fikir mungkin okey, tetapi rupanya lagi dahsyat. Dia kata kaum-kaum agama terpaksa berjuang lebih keras supaya agama Islam mendapat tempatnya, tempat yang selayaknya dalam kenegaraan. Tetapi perjuangan mereka amat sulit, dia kata. Dia kata dulu zaman Belanda dah teruk dah orang Islam berjuang, berjihad, mengusir musuh-musuh. Tetapi bila Belanda dah tuang, dah lari, sepatutnya Islam ini diangkat. Tetapi malangnya tidak begitu di Indonesia, dia kata.
perjuangan untuk menegakkan agama Islam lebih sukar dan payah, dia kata. Lebih teruk, dia kata. Untuk menempatkan kedudukan agama Islam yang special di dalam kenegaraan Indonesia itu sangat sukar, dia kata. Ini berlaku setelah penjajah tak ada. Dia kata muhasabahlah kepada kita orang Malaysia ni. Adakah hampa akan jadi macam kami? Bila penjajah ada, kurang-kurang Islam tak diusik oleh dia. Tetapi bila penjajah dah tak ada, mai pemerintah Islam sendiri, agama pun diusik dan agama tak duduk di tempat dia yang selayaknya. Dia kata itu dah berlaku di Indonesia, dia kata. Okay? Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Indonesia, ada peristiwa yang kerajaan Indonesia, ingat saya zaman Soekarno, mereka keluarkan satu arahan agar dalam silibus buku teks agama di Indonesia ada silibus ataupun silibus lah yang membincangkan tentang surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Maka kerajaan Indonesia keluarkan satu arahan agar silibus itu dibuang. Ada dua silibus yang nak dibuang. Satu silibus jihad, satu silibus yang surah Qul Huwallah. Atas alasan apa? Atas alasan surah Qul Huwallah boleh menyinggung perasaan orang Kristian di Indonesia. Dia kata dalam sejarah Indonesia, surah Qul Huwallah tu pernah nak dibuang dalam silibus, dah keluar arahan lah. Kebetulan masa tu Buya Hamka adalah pengerusi kepada MUIS, Majlis Ugama Islam Indonesia. Maka Buya Hamka dengan kerah mengeluarkan satu bantahan dan mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan arahan tak boleh. Dia kata adakah kerana kita nak jaga hati 1, 2, 3 orang Kristian yang bertuhan 3, kita terpaksa korbankan tauhid kita yang bertuhan Esa. Buya Hamka kata toleransi is toleransi, tetapi takkan sampai kita nak jaga hati dia, kita nak kena korbankan kita punya surah, kita punya tauhid, dia kata. Hanya kerana nak jaga hati orang yang bertuhan 3, kita nak korbankan tauhid kita yang bertuhan Esa. Buya Hamka kata. Begitu juga sambutan masa tu ada Christmas dengan Raya. Kerajaan Indonesia buat sambutan sekali lah, sambut sama-sama kan, macam kongsi raya macam tu kan. Buya Hamka lawan. Okay. Sampai pejabat presiden hantar bantahan khas kepada Buya Hamka supaya tarik balik fatwa yang mengharamkan sambutan bersama itu. Maka Buya Hamka kata, boleh saya tarik balik, tapi saya bukan tarik balik fatwa, saya cuma tarik balik dokumen tu saja, fatwa kekal, dia kata. Lepas tu dia hantar surat letak jawatan. Jadi Buya Hamka bukan seorang boneka pemerintah, bukan orang yang senang-senang ikut cakap pemerintah. Kalau dia boleh gaji dan sebagainya, dia akan yes tuan, yes bos, bukan. Dia seorang yang tegas, tetapi bukannya orang yang sebab tu kalau kita baca Buya Hamka, kita akan kata Buya Hamka ni ulama yang macam mana? Dia karang novel cinta, dia ada cerita pasal perempuan, novel tentang roman kan. Tapi dia ada tafsir Quran, tapi dia ada cerita pasal tuan director kan. Macam mana? Adakah dia ni orang ulama yang jenis-jenis seni-seni, jenis-jenis Insta famous juga ni? Dia ulama yang tegas. Sebab tu dia berhadapan dengan kerajaan dia sendiri. Kerajaan dia tak khas bantahan kepada fatwa dia yang menyanggah kongsi raya masa tu antara Kristian dengan Islam. Disuruh tarik balik fatwa tu. Dia kata dia boleh tarik balik, tapi dia tarik balik dokumen tu saja, fatwa itu kekal. Kemudian dia letak jawatan pengurusi MUIS masa tu, Majlis Ugama Islam Indonesia. Jadi dia nasihatkan agar kita yang baru nak merdeka di masa tu janganlah ikut macam kami ni. Maksudnya macam itulah. Okay. Ini menarik. Ini best. Buya Hamka kata baru beberapa tahun saja mencapai kemerdekaan dalam bentuk negara kesatuan, nampaklah bahawa nama-nama yang berhubungan dengan Islam hendak disingkirkan sengaja atau tidak sengaja. Dia kata baru merdeka sangat je kami ni, baru 12 tahun. Tetapi usaha-usaha nak singkirkan Islam dan pejuang-pejuang dahulu dah nampak dah. Tuan-tuan dengar dan tuan-tuan fikir balik, kat Malaysia jadi tak? Okay, saya baca. Didirikan sebuah universiti di Yogyakarta, nama diberi Gajah Mada. Mengapa tidak Raden Patah? Padahal baginda Raja Islam yang pertama di tanah Jawa. Dia kata di Yogyakarta dibina sebuah universiti. Universiti tu diletak nama Universiti Gajah Mada. Pasal apa dia kata?
Kenapa tak letak nama Universiti Raden Patah? Sedangkan Raden Patah adalah Raja Islam pertama di tanah Jawa, dia kata. Mengapa tidak Sultan Agong? Padahal bagindalah Raja Jawa yang telah mempersatukan Jawa dengan Islam. Bagindalah yang melawan Kompeni Belanda. Di Surabaya berdiri Universiti Air Langgar. Mengapa tidak Malik Ibrahim, penyair Islam yang pertama di Jawa Timur? Ataupun Sunan Bonang, satu daripada 9 wali yang masyhur di Jawa. Sebab tu kalau kita nak kata Buya Hamka ni Wahabi, tak boleh juga. Buya Hamka bila dalam karya-karya dia menyebut tentang wali-wali Songo. Okay. Dia kata dekat Surabaya, mereka buat universiti, lepas tu bubuh nama Air Langgar. Kenapa tak bubuh nama Malik Ibrahim? Kenapa tak bubuh nama Sunan Bonang? Lepas tu dia kata di Bandung sekarang sedang didirikan sebuah universiti. Diberikan nama Pajajaran, nama kerajaan Hindu yang telah musnah kerana kedatangan Islam. Di Jawa Barat tidak ada lagi orang Hindu kecuali kira-kira 2,000 orang yang hidup di pegunungan Banten. Mengapa tidak Sunan Gunung Jati yang membuka kota Jakarta? Dia kata kenapa macam tu? Sedangkan Belanda dah tak ada dah. Kenapa hampa ni duk pergi bawa cerita-cerita yang macam ni? Hampa duk pergi bawa nama-nama orang yang dah lama-lama. Macam tak tahulah saya nak bahas lagi. Sebab tu hari ni kita macam malu tau dengan sejarah kita sendiri. Saya sangat sedih bila mana nama Batang Berjuntai ditukarkan kepada Bestari Jaya. Bila saya duduk lalu dulu duduk balik KL, kat Hawi nampak Bestari Jaya dalam kurungan Batang Berjuntai. Pasal nama tu memberi satu konotasi yang tidak elok. Macam hang yang fikir macam tu. Kenapa nak libatkan orang lain? Nampak berapa banyak nama-nama telah diubah. Nama-nama klasik yang era awal. Akhirnya nama itu telah, bila nama diubah, dia telah mengubah sejarah bersamanya. Kerana di sebalik nama itu ada sejarahnya. Dulu nama-nama jalan, nama tok-tok guru dulu, nama pejuang-pejuang dahulu, nama-nama lama macam kami di Pulau Pinang, Sama Gagah dan sebagainya. Sekarang ni orang lebih kenal Seberang Jaya. Nama-nama baru ni, Jaya. Sedangkan saya bagi contoh pasal Batang Berjuntai itulah. Tuan-tuan di tempat tuan-tuan mungkin tuan ada tempat nama-nama yang lain. Kan? Yang diubah, kemudian diletak nama-nama baru. Macam kita buat wilayah baru, Putrajaya dan sebagainya. Kenapa kita tak letak nama satu tokoh Islam di tanah tersebut ke? Masuk Buya Hamka macam tu lah. Saya sangat sedih macam bila saya tengok dia berkata pasal ditukar nama sebab ada unsur-unsur macam lucu. Hang yang fikir lucu hang nak pelibet orang. Bukan semua orang fikir macam hang. Sekarang ni bila dah dibuka penempatan baru, nak dapat nama-nama klasik memang tak ada Tuhan dengan harap mah. Jika meletak nama-nama Jaya kat belakang kan. Lagi tak ada, lagi jauh kita daripada kita punya kesenian. Jadi siapa yang membunuh seni sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka penempatan baru, kita meletakkan nama baru seolah-olah tempat itu macam tak pernah wujud sebelum ini. Seolah-olah macam tempat itu tidak pernah ada sejarah dan ceritanya. Bandar Sunway. Kan? Main mana ni dalam sejarah Melayu Bandar Sunway ni? Main mana ni? Kita, kawan-kawan kita boleh... Tak tahulah. Saya bagi contoh tempat saya lah. Tempat tu mungkin ada. Di Lunah dulu nama taman. Nama saya. Taman Cukup Maneh, taman macam-macam. Okay. Itu pun dah tak selesa lah. Tapi tak apalah. Nak buat nama tu. Sekarang ni tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah teman-teman. Dulu di Tasik Lugok ada Taman Saga, Taman Sepadu. Sekarang ni dia main kepada Vista Perdana Ria. Mencari Joe Jambul. Dia macam-macam nama. Dia main pelik-pelik lah. Tu bangsa South dan sebagainya. Jadi apa yang Buya Hamka sebut di dalam buku dia ni sebagai nasihat kepada orang Melayu yang bakal merdeka, sebab dia kata di Indonesia dah berlaku dah, rupanya jadi sungguh kat tempat kita. Apa yang Buya Hamka risau jadi. Okay. Jadi di Sumatera Barat telah berdiri pula sebuah universiti. Pada mulanya hendak diberi nama Aditya Warman, nama Raja Buddha Melayu di Minangkabau sebelum Islam. Tetapi oleh kerana yang berpandangan Islam masih kuat di sana, mereka tidak mahu menerima nama itu, lalu diberi nama Universiti Andalas. Nama yang asal daripada Pulau Sumatera. Syukur Alhamdulillah. Malaya pasti merdeka dengan dasar kebangsaan. Syukur Alhamdulillah orang Melayu. Malaya masih kuat memegang agama Islam. Islam tidak menghalangi kebangsaan, tetapi janganlah kebangsaan jahiliah
Saya mendengar kabar bahawa beberapa orang tahun yang telah lalu telah dibahas akan nama negara Melaya hendak merdeka. Maka ada sedap. Menarik ni Buya Hamka kata, Buya Hamka kata beberapa tahun sebelum ni, sebab rundingan nak ke arah kemerdekaan tu kan duk berjalan dah. Sejak daripada terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu. Nak pergi ke arah usaha ke arah kemerdekaan kan dia ada Suruhanjaya yang membentuk agar merdeka itu. Suruhanjaya Red kan. Jadi dia kata dia duk dengar dah nama-nama Malaysia ni, nama-nama tanah Melayu ni yang Malaysia ni ataupun negara Malaya ni nak pakai nama apa? Lepas merdeka. Buya Hamka kata, maka dia kata saya mendengar kabar bahawa beberapa tahun yang telah lalu telah dibahas akan nama negara Malaya yang hendak merdeka. Dia kata saya duk dengar dah di negara saya ni nama-nama negara yang akan Malaya guna nanti sesudah merdeka. Maka ada cadangan yang akan diberi nama Langkah Suka, nama kerajaan Hindu yang berdiri kira-kira di negeri Kedah sekarang. Syukurlah cadangan ini tidak mendapat sokongan kerana itu adalah pintu pulang kembali ke zaman jahiliah pula. Dia kata di Indonesia dulu dia dengar orang duk bersembang, orang Malaya nanti setelah merdeka dia cadangkan agar nama negara baru itu diletakkan nama Langkah Suka. Sempena nama kerajaan Hindu di Kedah tua dulu dia kata. Syukurlah tak jadi dia kata. Bimbang benda itu kembali kepada jahiliah pula. Takut jadi macam Indonesia balik lah. Sebagai penutup, maka baik sekali jika semenanjung tanah Melayu tetap bernama Melayu atau Malaya sehingga nama suatu bangsa besar yang telah berumur beribu-ribu tahun tidak hilang sedemikian sahaja. Dia kata mudah-mudahan nama yang akan dipakai nanti tu agar tak dibuanglah nama Melayu itu. Jangan nak pergi cari nama-nama lain dia kata, sebab Melayu ni dah hilang dah. Sedangkan dulu ada gugusan The Malay Archipelago, Kepulauan Malaya, Kepulauan Melayu yang besar. Tetapi satu demi satu Melayu itu telah hilang namanya. Dia kata di Filipina, orang-orang Melayu di Filipina telah menanggalkan Melayu. Mereka tidak menamakan diri mereka Melayu lagi, tetapi mereka menamakan diri mereka orang Filipina. Dia sebut dalam ni. Okay. Maka kalau Melayu Filipina telah bernama Filipina kerana politik dan agama, dan gugusan pulau-pulau Melayu telah bernama Indonesia kerana menjaga kesatuan suku-suku bangsa, maka baik sekali jika semenanjung tanah Melayu tetap bernama Melayu atau Malaya sehingga nama suatu bangsa besar yang telah berumur beribu-ribu tahun tidak hilang demikian saja. Dia kata dulu Melayu besar, dia kata. Tetapi di Filipina orang Melayu dah tak pakai nama Melayu dah. Dah jadi orang Filipin sebab agama, sebab politik. Okay. Di Indonesia pun orang Melayu juga dia kata. Tetapi dah tak pakai nama Melayu dah sebab nak jaga ras suku masing-masing. Akhirnya bubuh nama Indonesia. Dia kata dia harapkan sangatlah adik yang baru nak keluar nanti ni, tanah Malaya ini, janganlah tanggal nama Melayu itu. Lekatlah itu di nama negara hampa sebab tak wajar nama besar ini dibiarkan begitu saja, dia kata. Itu antara nasihat-nasihat dan pedoman-pedoman yang Buya Hamka karangkan kepada kita di dalam buku Dia Kenang Kenanganku di Malaya. Saya baru berhenti muka surat 50. Semua ada 242. Memang tak boleh habis lah. Sekadar coretan sahaja untuk tuan-tuan beli dan dapatkan. Okay? Menarik tuan-tuan buku-buku Buya Hamka ini yang dapat kita jadikan pedoman bersama.